主开始把我们柔软的心。 Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. 过一位我们要听你的话， Kiranya Engkau mengerjakan proses pembentukan itu. 愿你再一次塑造我们， Dan kiranya Engkau yang terus bekerja di dalam kehidupan 你不断 kami. 在我们生命里面不断的工作。 Karena itu urapilah kedua hamba-Mu yang akan menyampaikannya. 主求你高满你两位仆人， Kiranya boleh menyatakan kebenaran ini dengan tepat sebagaimana yang Kau 可以把 kehendaki. 你的真理清楚的讲解， Urapi juga setiap kami yang hadir. 也高满我们每一个教会的弟兄姊妹。 Kiranya Roh Kudus membantu kami untuk mendengar, mengerti, dan juga melakukan firman 愿 ini. 圣灵帮助，让我们了解、明白，也实行你的话。 Terima kasih Tuhan. 主，我们谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom saudara. 各位弟兄姊妹们平安。 Puji Tuhan kita boleh berada bersama-sama di rumah Tuhan. 感谢上帝，我们今天可以一起来到上帝的家。 Ini menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. 这表明我们是受上帝的恩典的弟兄姊妹。 Pada sisi yang lain ini juga menunjukkan saudara termasuk golongan orang yang berkata kami tidak takut. 在另一方面，我们包括就像那些人所说的，我们不曾惧怕。 Di tengah teror yang melanda bangsa kita, 在恐怖分子袭击在我们的民族中间， orang-orang Indonesia menyerukan kami tidak takut. 我们印尼人高声说：“我们不曾惧怕。” Sudah banyak orang Indonesia sudah kenyang dengan ketakutan, 许多印尼人已经饱住因着惧怕的事件， sehingga teror tidak lagi menakutkan. 因此恐怖事件并不是一个可怕的一件事。 Dan saudara-saudara termasuk golongan orang yang tidak takut itu. 我们是包括那些我们不惧怕的人， Sehingga hari ini saudara boleh hadir di rumah 因 Tuhan. 此我们今天可以来到上帝的家。 Tetapi saudara, teror itu bukan hanya sekedar teror berupa bom di dalam kehidupan 恐怖 kita. 分子所发出的并不是那炸弹罢了， Ada teror yang lain yang kadang juga menyerang kehidupan 还 kita. 有正在袭击我们的生命。 Godaan-godaan dunia yang begitu besar yang mencoba membuat kita hidup tidak berkenan di hadapan 世界 Tuhan. 的引诱是那样的吸引力，使我们不能好好的活在上帝面前。 Bagaimana kita bisa menghadapinya? 我们怎样可以面对他们？ Tema khotbah pada hari ini adalah berdiri di persimpangan. 今天我们的讲题那就是处在十字路口。 Marilah kita membaca bagian Alkitab yang membimbing kita. 让我们读这节圣经来引导我们。 Yang saya ambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. 加拉太书5章16节26，5章16节到23节。 Galatia 5 ayat 16 sampai 26. 加拉太书5章16节到26节。 Saya akan membacakan ayat 16 sampai 18 dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti ayat 19 sampai 26 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 16节到18节我们用印尼读，19节到26节我们用华语来读。 Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 我们19节到26节用华语来读。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、血俗、仇恨、震惊、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、追求、谎言等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行事这样的人，
并不能承受上帝的国。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情肆意同定在十字架上了。我们若是靠圣灵得胜，就当靠了圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。 Sampai demikian pembacaan firman 读 Tuhan. 经到此为止。 Saudara, berdiri di persimpangan menunjukkan kita berada di sebuah tempat untuk membuat sebuah pilihan. 站在十字路口，就要使我们做一个选择。 Tentu ini bukan sekedar pilihan makan di mana pada siang ini. 当然不是说我们在那里思想，中午我们在哪里吃午餐， Bukan pilihan kita akan memakai baju apa di hari ini. 并不是说选择我们今天要穿什么衣服。 Tetapi ini berkaitan dengan pilihan di mana kita menentukan apakah kita akan bersikap baik atau bersikap buruk. 但这个选择，那就是我们要向好处行，还是向坏处行。 Pilihan antara kita bertindak benar ataukah salah. 这两样选择，我们要真的正路是不是错误的呢？ Pilihan apakah kita akan melakukan kehendak Tuhan ataukah memuaskan keinginan kita 我们 sendiri. 要进行上帝的旨意，或者是使我们的私意这种满足。 Ketika kita berada di persimpangan yang seperti itu, 当我们处在这样的十字路口中间， pertanyaan pertama adalah apa yang akan kita pilih. 那个时候我们要如何做出一个选择？ Tetapi sebelum menjawab pertanyaan itu, 当我们还没有回答这个问题时候， hal yang perlu kita tanyakan 我们所要发出的问题， adalah apakah kita memiliki kuasa untuk memilih. 那就是我们是不是有潜能来抵挡、来选择， Apakah kita punya kekuatan untuk memilih. 或者是我们有力量可以做一个选择。 Setelah hal ini saya gambarkan melalui kisah dua orang bersaudara. 这个描写，我用一个两兄弟来做一个比喻， Ia bernama Zol dan Gesa Peladi. 那就是 Saul 和别撒贝拉底， Mereka adalah dua orang gelandangan. 他就是一个乞丐 Mereka tinggal di Hungaria. Hungaria. 啊，他在匈牙利那边生的， Mereka hidup dengan keadaan yang sangat miskin. 他处在贫穷的生活。 Mereka tinggal di sebuah gua untuk melindungi mereka dari panas dan 他 hujan. 们居住在一个穴里面来抵挡那炎热的太阳和下雨。 Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, 他们怎样来应付他们每天所吃的？ mereka mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. 他们在垃圾桶里面选择那些可以卖钱的， Seperti pemulung pada zaman ini. 就是那个现在这样的一个捡垃圾的人。 Semuanya ini berawal dari ketika kehidupan mereka meninggal oleh ibu mereka. 这当初呢，就是因着他失去了他们的母亲。 Tetapi saudara, tanpa disangka pada bulan Oktober 2014 yang lalu, 但有谁想到，在上一年10月份的时候， seorang pengacara berhasil menghubungi kedua saudara ini. 那么有一个律师，他推荐了这个两个兄弟。 Dan pengacara itu membawa kabar yang mengejutkan mereka. 这个律师给他们一个带来是他们惊喜的一件事。 Mereka dikatakan memperoleh warisan berupa harta dan properti senilai 80 triliun rupiah. 那不就是那个他可以接受一个遗产呢？就是差不多是82兆的一件。 Rupanya mama mereka adalah anak seorang kaya. 是否看到他的母亲是一个富有的人？ Tapi dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri, meninggalkan keluarganya. 但是他做一个选择，他离开他的孩子。 Tetapi beruntung saudara, mamanya ini mendapatkan warisan. 但是很幸运，是母亲得着遗产。
Dan karena mamanya sudah meninggal, warisan itu jatuh pada kedua 因 bersaudara. 着母亲已经过世，那么继承人可以接受这些遗产。 Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? 从这个故事，我们可以学习到什么功课呢？ Sepulang dari gereja ini, cepat cari tahu siapa nenek saudara. 我们回去以后，我们要找我们的祖母是哪一位， Supaya saudara bisa ambil warisannya. 使我们可以拿到他的遗产。 Tetapi tentu maksud saya bukan seperti itu, saudara. 当然，我今天所说的并不是属于这些罢了。 Saudara, saya tidak bisa membayangkan rasa sukacita yang dimiliki oleh kedua gelandangan ini. 我们不能想象到这两个捡垃圾的人的一个喜乐。 Tetapi tidak hanya rasa sukacita yang mereka punya, 他不但感到高兴，他们所得着的， saya tahu masa depan mereka pun akan berubah. 他们的前途一定有一个大的改变。 Ketika ditanya tentang apa yang akan mereka lakukan, 当问起他们怎样对待他们的前途呢？ mereka berkata, kami berharap harta warisan ini dapat membuat kehidupan kami jadi lebih baik. 他们说这些财物使我们的生活可以更高一层。 Ya tentulah dengan 80 triliun, saudara. 当然，这80兆的钱是可以用的。 Pasti hidup mereka akan lebih baik. 当然，我们的生活一定是更好。 Tetapi mereka juga mengatakan, 他们也说了， kami berharap dapat segera menemukan pasangan hidup. 我希望我们可以找到我们的伴侣。 Mereka merasakan betapa sulitnya cari jodoh waktu mereka jadi pemulung. 他们觉得，当他们捡垃圾的时候，觉得是非常困难，他们找对象。 Tapi dengan 80 triliun, 但是，依照这么80庞大的一个资金， mereka bisa meraihnya. 他们可以得着。 Ini berarti apa yang mereka dapatkan itu mengubah kehidupan mereka. 这表明说，他所得着的可以改变他们的生命。 Apa yang mereka dapatkan mengubah cara hidup mereka. 他们所得着的，他们可以改变他们的生活， Bahkan mengubah masa depan mereka. 他们也可以改变他们前面的前途。 Memiliki 80 triliun itu membuat mereka memiliki kuasa untuk memilih. 有这些庞大的资金，他可以做出一个选择。 Mereka bisa meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan menuju pada kehidupan yang 他 baru. 们可以离弃他们过去的生活，来进到他前面的生活。 Jika berbicara tentang pilihan-pilihan di dalam kehidupan kekristenan, 提到我们在基督徒在一个生命的上的选择， apakah sebagai orang Kristen kita punya kuasa untuk memilih? 身为基督徒，我们是不是有这个权利来选择呢？ Kalau kita punya kuasa untuk memilih, 若是我们有这个权利来选择的话， mengapa kita seringkali menjumpai orang Kristen gagal? 为何我们遇到许多的基督徒却是失败的？ Dulu mereka suka menipu orang. 以前他们经常欺骗人， Ketika menjadi Kristen tetap menipu orang. 当他们成为基督徒，他们仍然欺骗人。 Dulu kata-kata mereka kasar, 他们所说的处语， tindakan mereka 他 kasar. 们的态度是那样的粗鲁。 5 tahun ke gereja, 5年之间，他们去礼拜堂， kata-kata mereka tetap kasar. 他们所说的话还是那样的粗鲁， Tindakan mereka tetap 他 kasar. 们的态度还是那样的粗鲁。 Dulu mereka hidup dalam dosa. 以前他们活在罪中， Sudah dibaptis di gereja, 他已经在教会实习， mengalami katekisasi, 他参加洗祷班， tetapi tetap hidup di dalam dosa. 但他还是活在罪中。 Dulu hidup tidak pernah memikirkan kehendak Tuhan, 以前他不曾想过上帝的旨意， tetapi sampai sekarang pun tidak pernah peduli dengan hal itu. 到现在他也不理会上帝的旨意。 Mengapa terjadi seperti itu? 为何他是像这个样子？ Apakah kita tidak punya kekuatan untuk memilih? 或者是他没有力量来做一个选择？ Apa kuasa dosa itu begitu kuat menjerat kita? 或者是因着罪在那里不断的帮助他？ Saudara, ketika Paulus menuliskan surat Galatia ini, 当保罗写这个加拉太书的时候， ia ingin jemaat ini mengetahui apa sesungguhnya kehidupan Kristen itu. 他要信徒们了解到底基督的生命到底是什么。 Dan kalau ditanyakan seperti apakah kehidupan Kristen yang sesungguhnya itu,
基督徒应该过着如何的生命？ Maka jawabannya itu bisa disebutkan dengan sebuah kata. 这个回答只是一句话， Kata itu ialah kemerdekaan. 那就是他们可以得着解放。 Kata ini menunjukkan kebebasan sejati yang dialami oleh para pengikut Kristus. 那是真正的解放，乃是每一个做上帝的人。 Pertanyaannya adalah dimerdekakan dari apa? 问题是说，他们从什么事件得着解放呢？ Yang pertama, Paulus menyatakan mereka dimerdekakan dari hukum Taurat. 第一样呢，就是他可以脱离法律律法。 Sebab keselamatan itu datangnya dari iman, bukan karena perbuatan. 因着信是从我们得着是因为信，并不是靠我们的行为。 Sebab bagaimana mungkin manusia yang berdosa ini bisa memuaskan Allah dengan perbuatan-perbuatannya? 怎么一个罪人可以靠我们的行为可以得着呢？ Malah itu akan membuat dia pada titik kefrustasian di dalam mengiring Tuhan. 若是靠行为的话，我们就在闲着的事上，我们就感到失望 Dia akan 了。 merasakan betapa beratnya kehidupan ini. 他们觉得这个生命是那样的艰难， Dan bukankah ini yang dirasakan oleh Martin Luther kurang lebih 500 tahun yang lalu? 岂不 Saudara? 是500年之前马丁路德所遭遇的事吗？ Ia mencoba segala sesuatu yang diajarkan gereja pada zamannya. 他试图在当时教会的教义所教导的， Ia berpuasa. 他在那里禁食， Ia mengikuti sakramen-sakramen. 他参加那些宗教的仪式， Ia melakukan pengakuan dosa berulang kali. 他一次他认罪。 Ia menaikkan doa-doa syafaat kepada orang-orang kudus. 他也是带祷，就像那些神父带祷一样。 Tetapi hal itu terus membuat meresahkan hatinya. 但借着这样的事件，使他感到心中彷徨。 Sampai ia membaca surat Roma 那使他读到罗马书， dan menemukan sebuah perkataan. 他找到一句话： Orang benar akan hidup oleh iman. 我们要靠信心，凭信心，因着信心而来。 Disitulah ia merasakan kebebasan yang sejati. 那个时候，他开始感到他得着完全的解脱， Merasakan kebebasan hidup di dalam sebuah anugerah. 他感受到是他活在恩典之下。 Dan itulah yang menolong dia untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. 就是这样的事件帮助他灵命不断的成长。 Pada sisi yang lain, 在另一方面， Paulus juga menyatakan orang Kristen itu dilepaskan dari kuasa dunia yang jahat. 保罗说了，我们可以脱离这残暴的世界。 Kekristenan dimerdekakan dari perbudakan dunia. 基督教那就是怎样我们在世界上被掳的一些人， Dimerdekakan dari cara-cara dunia. 借着世界的方法，我们得着解脱。 Dimerdekakan dari kejahatan dunia. 我们可以从世界的残暴得着解脱。 Dunia itu sering berupaya menarik kita 世界用各样办法怎样来吸引我们， untuk menyesuaikan hidup kita dengan cara hidup mereka. 使我们可以像他们一样的生命。 Dunia berusaha menurunkan standar kita. 世界要把我们的准则降低， Dunia berusaha menggoda kita untuk memuaskan kedagingan 世 kita. 界试图在那里诱引我们，使我们过着情欲的生活。 Bagaimana kita bisa lepas? 我们怎样可以真正的做解脱？ Paulus berkata, 保罗说， Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan diri karena dosa-dosa kita. 主耶稣因着我们的罪，已经在自己摆上。 Itu dilakukannya untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. 他将行使我们可以离开逃脱世界的残累。 Jikalau kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, 若是我们真是已经真正的做释放的人， bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita 我 ini? 们理当怎样过着我们的生命？ Di dalam ayat yang tadi kita baca, 刚才我们所读的经文， Paulus katakan, 保罗说： hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 你要凭圣灵行事，因此你就不受到情欲的束缚。
Saudara, kata daging di sini bukan berarti hanya sekedar sosok tubuh manusia, 这里的情意并不是单单看到我们身体的外表， tetapi merupakan keseluruhan natur manusia yang cenderung berbuat dosa. 乃是我们人的倾向是归于那些罪恶的事件。 Natur manusia yang cenderung menjauhkan dirinya dari Allah. 我们的本性本来是要远离我们的上帝， Natur yang lebih suka bersahabat dengan dunia dan memuaskan keinginannya. 人的本性要使一切同世界同流合污来满足我们的欲望。 Natur itulah yang sudah menjadi bagian kita, saudara. 这个本性本来是我们生命的一部分。 Saya teringat ketika saya pelayanan di kota Bandung. 我记起当我在万隆侍奉的时候， Kurang lebih 1 tahun saya berada di sana. 我差不多1年的时间在那里侍奉。 Kami tinggal di rumah 2 lantai. 我们住在2层楼的房子， Dan waktu itu anak kedua saya itu masih TK. 当时我的第2个孩子还是在幼稚园。 Dan istri saya sering kali mempersiapkan dia setiap hari untuk sekolah. 我的太太经常预备使他可以上学。 Sebagian mama-mama di sini tentu tahu merasakan pergumulan menyiapkan anak 我们 sekolah. 每一位做妈妈可以感受到怎样预备孩子上课那个情形。 Menyiapkan anak sekolah ternyata tidak gampang, 预 saudara. 备教孩子上课并不是容易的事 Kita。ingin cepat-cepat, anak itu 我 lambat-lambat. 们很快的要做事，但是他却在那里怠慢。 Dan itulah yang terjadi setiap hari. 这就是每天所发生的事。 Sampai akhirnya istri saya punya ide. 最后，我的太太有一个思想， Sementara dia siapkan segelas susu anak saya di lantai 1, 她在第1层楼预备了为他喝的牛奶， ia berkata kepada anak saya, 对我的孩子说 sekarang kita lomba. 我们在个比赛， Kamu minum susu, 你喝牛奶， mama mau ganti baju di atas. 我在楼上换衣服， Nanti siapa yang menang? 哪一个先早得胜？ Saudara, rupanya pertandingan ini memacu semangat anak saya. 是否这样的比赛可以发起他的一个欲望？ Sehingga setiap hari ada olimpiade di rumah 因 saya. 此每一次都有奥林匹克的比赛。 Dan tentu saudara tahu, 当然我们知道， pemenangnya selalu anak saya. 其胜的就是我的孩子。 Dan kemudian mereka pergi ke sekolah. 以后他们就上学， Sampai satu saat, 到了一个时候， ketika istri saya mau mengantar sekolah, 当我的太太要送他读书的时候， ia menghampiri wastafel untuk mencuci tangan. 他在洗手盆那里洗手， Di sana dia menemukan ada bekas susu di wastafel. 他找到在洗盆那里有一些牛奶， Betapa terkejutnya istri saya. 他就感到大吃一惊。 Dan segera mengintegrasi anak saya. 以后再次审查这个孩子， Kamu buang susunya. 你将这个牛奶丢下。 Iya katanya. 是的， Tidak heran dia menang terus. 很不奇怪的。 Siapa yang mengajari dia membuat seperti itu? 谁叫他这么做的？ Jangan bilang bapaknya. 不要说父亲叫他， Tersinggung saya, saudara. 我就会感到受到刺激。 Saudara, kami nggak pernah mengajarkan itu. 我们不曾这样的教导他， Tetapi mengapa dia bisa melakukan itu? 但为何他能够做这样的事？ Kita tidak pernah mengajari anak kita berbohong. 我们不曾教孩子讲谎 Dan 话， saudara juga tidak pernah diajari berbohong. 我们也不曾父母教我们怎样讲谎话， Tetapi kita dengan ahlinya melakukan itu. 但我们很自然的这么做。 Kita tidak ajari anak kita memukul temannya. 我们没有教导孩子怎样咒住他的朋 Kita 友， tidak ajari anak kita merampas mainan 我们 saudaranya. 没有教导他怎样抢夺他兄弟的一些玩具， Tapi mereka melakukannya. 但是他们是这么做了， Karena natur mereka adalah natur dosa. 因着他们的本性本是有罪。 Saudara, inilah yang digambarkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 7. 这就是保罗在罗马书间的描写。 Para penafsir sering mensejajarkan surat Galatia ini dengan surat Roma. 许多解经家将罗马书跟加拉太书做一个比较。 Paulus menyaksikan akan kehidupannya. 保罗他的生命我们可以看到， Ia menceritakan peperangan yang terjadi di dalam dirinya. 他在他心中有两样的征战， Ia tahu apa yang baik
他知道那是好的， tetapi ia melakukan apa yang dibenci. 但是他所做的是他恨恶的一些事。 Ia tahu hukum Taurat itu baik, 他知道律法本是好的， tetapi ia melawan hukum Taurat. 但他却是抵挡律法。 Paulus menyadari ada sesuatu yang jahat mengalir di dalam dirinya. 保罗就到他心中有一些罪恶在那里缠绕， Ada peperangan dengan keinginan daging yang cenderung untuk 在 dipuaskan. 心中在肉体上的一个征战，是使我们感到遗忘。 Dan Paulus merasakan betapa besar kuasa dosa itu yang ada di dalam 保罗 dirinya. 感受到他心中存着这么大的罪，是力量是何等的大。 Saudara, kaum teolog menyebut ini sebagai dosa asal. 这些解经家的解释，那就是所说的原罪， Di mana setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam 那 dosa, 就是当亚当夏娃跌在罪中的时候， dosa itu mencemari keturunan 那 manusia. 么罪恶就玷污了我们下一代的 Natur manusia adalah natur dosa. 人的本性，那就是罪。 Hal itu membuat ia tidak mampu menaati hukum-hukum 因 Allah. 此他就没有办法怎样来领受上帝的律法。 Seharusnya manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. 人理被创造理当是颂赞赞美主的， Tetapi yang dilakukannya seringkali menyakiti hati 但是 Allah. 他们所行的经常使他的心感到伤痛 Dan。betapa besarnya kuasa itu. 这个权力是这样的大， Bahkan sekalipun ada hukuman penjara, 甚至于我们所见景， kita tetap menemukan banyak orang yang dipenjara. 我们看到许多的人被在监狱里。 Sekalipun kita tahu akibat dosa itu begitu berat, 罪是这样的沉重， itu bisa menghancurkan tubuh kita, 能够毁坏我们的身体， itu bisa menghancurkan masa depan kita, 能够毁坏我们前面的前途， itu bisa menghancurkan keluarga kita. 毁坏了我们的家庭。 Tetapi saudara, kuasanya begitu kuat, 他的权力是那样的大， sampai-sampai banyak orang yang tidak peduli dengan hal itu. 甚至于有人这样事情他置之不理的。 Saudara, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari natur yang seperti ini? 我们怎样可以逃脱像这样的本性呢？ Paulus berkata, 保罗说 aku ini manusia celaka. 我真苦啊！ Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh ini? 谁能救我脱离这驱使的身体？ Tetapi dia menyambung dengan sebuah kalimat, 但是他接下去又讲出一句话： syukur kepada Allah 感谢上帝， oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 因着主耶稣基督。 Ada sebuah rahasia besar di sini. 在这里有一个很大的奥秘， Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, 借助基督在十字架上的牺牲， kuasa salib itu menghancurkan kuasa dosa yang ada di dalam diri manusia. 十字架的全能击败了一个罪恶的残暴在我们心中， Sehingga dikatakan mereka yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. 因此在圣经里面所说的，我们有成为一个新造的人， Yang lama sudah berlalu, 旧事已过， yang baru itu datang. 都变成新的了。 Saudara, bagaimana ini bisa terjadi? 我们怎么可以得到的？ Roma pasal 7 itu tidak bisa dipisahkan dari Roma pasal 8. 罗马书第7章，我们不可以跟第8节分离。 Bahwa ketika orang itu percaya kepada 当 Kristus, 他们接受基督以后， Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan 圣灵 mereka. 就领导他们的生命。 Roh itu memerdekakan mereka 这个生命使他们可以得着真自由， dari hukum dosa, 在我们罪恶的前世， memerdekakan mereka dari hukum maut, 使他们可以得生死亡。 yang membuat orang percaya itu mampu mempunyai kehidupan yang diubahkan. 使每个相信的人在生命上可以受到一些的改变。 Kuasa dosa, kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan 圣灵的 manusia 能力在我们心中工作， dan menjadikan orang percaya itu sebagai pemenang, 使我们相信的人成为一个得胜的人， bukan sebagai orang yang kalah. 并不是成为一个失败的人。 Jika oleh pekerjaan Roh Kudus itu kita diubahkan, 因着圣灵的工作，我们可以受到改变。 bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita? 我们应该怎样实行我们每日的生命？
Paulus katakan hiduplah oleh roh. 保罗说，我们要凭圣灵行事， Maka kamu gak akan menuruti keinginan 因此 daging itu. 我们就不随从肉体的事意。 Saudara, kata hidup di sini digunakan kata berjalan. 这里生命的意思呢，就是怎样同行， Yang menunjukkan sebuah tindakan aktif yang dilakukan oleh orang percaya. 就是尽力而为一个基督徒怎样去进行。 Artinya orang percaya seharusnya memiliki satu komitmen untuk saya hidup oleh roh. 意思每个相信的人，我们有新的立志，我们要凭圣灵行事。 Ia harus hidup dipimpin oleh roh. 我们应该要受到圣灵的引导。 Yang secara praktisnya ini juga berkenaan dengan bagaimana orang percaya dipimpin oleh firman Allah. 很实际的，我们每一个基督徒要受到上帝的话所带领。 Saudara, ini dimengerti bukan sebagai sesuatu yang terbalik. 这个解释并不是一个相反的。 Artinya kalau engkau tidak melakukan ini atau engkau melakukan ini, maka berarti engkau hidup oleh roh. 意思说，若是你不进行这些事，不可以说你是凭圣灵行事。 Tetapi Paulus ingin menegaskan 但是保罗在这里重申的说， bahwa kalau engkau hidup oleh roh, 若是你凭圣灵行事， engkau itu dipimpin oleh roh, 你蒙圣灵的引导， maka itulah yang membuat kamu tidak melakukan itu. 因此使你不进行那些随从事意的事。 Engkau memiliki kuasa untuk tidak menuruti keinginan 你 daging 有 itu. 一个全能，怎样可以抵挡你的事意？ Di dalam ayat 24 tadi katakan, 在24节所说的， barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, 若是你已经是属基督的， ia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 你就将你的邪情事意跟基督同定十字架。 Dan roh yang ada di dalam kehidupan orang percaya, 现在上帝的灵记住在每一个相信的人， ia akan menghasilkan buah-buah di dalamnya. 因此在他心中要结出喜乐的果子。 Dan buah-buah itu yang akan melawan karakter kedagingan. 这个果子可以抵挡我们的身体的私欲， Sehingga karakter kedagingan itu tidak berkuasa atas kehidupan orang 因此我们的 percaya. 邪情私欲在我们身上起不了什么作用。 Sehingga Paulus bisa berkata, 因此保罗在这里这么说： aku sudah mati oleh hukum Taurat, 我已经死在律法之下， supaya aku hidup untuk Allah. 使我可以为上帝而活。 Aku sudah disalibkan dengan Kristus, 我已经与基督同定十字架， tetapi aku hidup. 但我现在活着， Bukan aku sendiri yang hidup, 并不是单单我自己， melainkan Kristus yang hidup di dalam 乃 aku. 是基督活在我的心里。 Setelah itulah yang seharusnya menjadi bagian di dalam kehidupan orang Kristen. 这就是我们每个基督徒应该像这个样子。 Kehidupan yang menyatakan Kristus 我们的生命要保障基督， dan menunjukkan karakter-karakter Kristus itu nyata. 来表露出基督的生命在我们心中可以显明。 Saudara, di sini kita melihat 在这里我们可以看到， tidak hanya bagaimana kehidupan orang percaya itu dipimpin oleh roh, 一个相信的人，并不是单单蒙圣灵的引导， tetapi kita juga melihat besarnya kuasa Roh Kudus 但我们可以经历到圣灵的大的全能， yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. 在每个相信的人生命上工作。 Pekerjaan Roh Kudus itu memampukan orang-orang percaya itu untuk hidup bagi Kristus. 圣灵的工作是我们有力量，我们怎样可以为主而活？ Roh Kudus itu memampukan orang percaya untuk mengalahkan dunia ini. 圣灵使我们可以击败这个世界， Roh Kudus menjadikan orang percaya itu sebagai pemenang, 圣灵使我们每个基督徒可以过着得胜的生活， bukan sebagai seorang pecundang. 并不是成为一个失败者。 Tetapi saudara, seringkali kita lupa. 但我们经常却忘记了， Seringkali kita tidak sadar akan kuasa ini. 我们经常没有觉悟有这么大的潜能， Banyak sehingga seringkali kita jatuh di dalam kekalahan. 因此我们常常成为失败的人。 Kita berkata, Tuhan maaf kepepet.
我们说我是没有出路， Kita diikat dengan kuasa dosa. 我们被罪恶所捆绑， Seolah-olah kita tidak punya kemampuan untuk melepaskan 似 diri. 乎我们没有办法来脱离自己。 Lebih lagi banyak orang percaya hidup seperti tidak punya masa depan. 尤其有一些人觉得他们的前途渺茫， Tidak punya pengharapan. 他们没有盼望， Rasanya tidak memiliki kemampuan untuk hidup bagi 他 Kristus. 们觉得他们没有力量来为主而活。 Saudara, ini seperti kita sedang memegang uang 80 triliun 就像我 rupiah. 们手中有这么大的资金， Tetapi kita tetap hidup sebagai gelandangan. 但我们却过着那捡垃圾的人一样， Ironis bukan? 是非常可笑的。 Saudara dan saya punya kuasa yang begitu besar 你我有这么大的潜能 untuk mengubah karakter kita. 来改变我们的人格， Tapi ternyata kita hidup dalam karakter yang lama terus-menerus. 但我们却在救人的岗位里面， Kita punya kuasa untuk menang terhadap dosa. 我们有潜能可以击败一切的罪恶， Tapi kita tetap diikat dengan dosa itu. 但我们却被罪恶所捆绑。 Saudara, sadarilah saudara adalah seorang 我们这 pemenang. 个时候要觉悟。 Saudara, saya teringat dengan seorang pemuda 我记得一个青年， yang masa SMA bertumbuh di dalam kerohanian 在高中的时候，他的灵命已经高升了， dan mencoba hidup bagi Tuhan. 他怎样要为主而活？ Tapi kadang hidup bagi Tuhan gak mudah, 但为主而活确实不容易的， apalagi bagi anak muda. 尤其对青年人来说， Banyak godaan, saudara. 有许多的试探。 Dan saya ingin ceritakan satu hal. 这个时候，我讲一件事。 Satu saat ketika saat itu pemuda ini akan menghadapi ulangan bahasa Inggris. 有一天，当他面临英文考试， Di kelas itu para siswa mulai belajar mempersiapkan diri. 在教室里面，许多同学怎样来殷勤的学习。 Tetapi ketika sementara semua mempersiapkan diri, 但是当他要预备自己的时候， tiba-tiba dapat satu kabar istimewa. 以后有一个好消息， Anggota intelijen kelas itu berhasil menemukan jawaban ulangan hari itu. 那么那边的侦探查到当天的答案呢，他们找到了， Bukan soal, 并不是那个题目， jawaban. 那就是他们的回答， A, B, C, D begitu saudara sampai 50那 soal. 就是差不多50个题目。 Akhirnya semua bersuka 那 cita. 么大家就感到很高兴， Semua tutup bukunya. 他们没有再学习了， Semua sibuk salin jawaban itu. 他 saudara. 们就照着那个诗回答来抄。 Anak muda ini tergoda. 这个青年人他受试探， Tapi saat itu Tuhan tampaknya senang. 但是那一天神非常的喜悦他， Karena anak muda ini memilih untuk tidak melakukan itu. 因着这个青年没有实行这件事， Tetapi masalahnya berlanjut. 但是问题还是接下去了。 Ketika ulangan itu dilakukan, 当他们进行考试的时候， dia nggak bisa jawab beberapa soal. 他有几样的题目没有回答， Teman di sebelahnya melihat hal itu. 隔壁的人看到他， Maka datanglah pertolongan dari samping. 那么就要帮助他。 Rasa hati tergoda untuk melihat, saudara. 这个心中受试探，想看那些东西。 Tetapi sekali lagi, saudara, hari itu Tuhan tersenyum. 那一天，上帝却在那里微笑。 Pemuda ini membiarkan tetap kosong 这个 jawaban 青 yang 年 tidak 人 bisa 仍然留 dijawabnya. 住他，没有回答。 Tetapi 但是， rupanya persoalan tidak berhenti sampai 师 situ. 傅没有停止在这个地步。 Hari itu dia menang, saudara. 那一天，他得胜。 Nah, satu saat dia diajak berpesta bersama dengan 有一 teman-temannya. 天，他朋友跟他一起来进宴餐。 Di tengah-tengah kebersamaan seperti itu, 当在那样聚集的时候， di tengah-tengah hura-hura yang mereka 他 rayakan, 们在那里高声大喊的宴会里面， mulailah muncul minuman keras 那么就有开始烈酒在那里出 yang 现， ditawarkan kepada semua orang. 就提供他们在这里喝。 Tetapi sekali lagi puji Tuhan, 感谢上帝， pemuda itu bertahan 那青年他可以持住， dan tidak melakukannya. 没有喝酒。 Saudara, pemuda ini kemudian bertumbuh. 这个青年人不断的成长，
Tuhan percayakan dia untuk memimpin sebuah sekolah. 上帝带领他来带领一个学校， Tantangannya sekarang berbeda. 这个挑战是另外一回事。 Dan salah satu yang pernah dihadapi 其中他所面对的事件， adalah berhadapan dengan penerbit buku. 那就是一个出版部的 Biasanya sekolah kan memilih mau beli buku apa untuk murid-muridnya. 学校选择要向哪一个出版部买书， Dan setelah deal memilih sebuah buku, 那么选择这本书 kemudian deal diskonnya. 以后就有扣价给他， Dan penerbit memberikan diskon 35%. 那么给他15%的扣价。 Dan tiba saatnya penandatanganan. 那个时候他们就签约了。 Sales dari penerbit ini 这个出卖部的这个出版部 bertanya dengan sebuah pertanyaan. 问他一件事， Pak, diskonnya mau ditulis berapa? 这样这个扣价到底要写多少？ Saudara pemuda ini tidak mengerti. 这个青年人他不明白， Maklum dia masih baru masuk, saudara ya. 我们可以理解，因着他是信的人。 Dan dia tanya, maksud kamu bagaimana? 你的意思到底是说什么？ Kalau ditulis 20%, yang 15% buat Bapak. 若是写20%，那么15%是属于你的。 Oh, saudara anak muda ini mulai berpikir, ada pemasukan baru ini. 那么这个青年人哇，有这样新的收入， Lumayan bukan? 差不多大的数目， Tetapi kemudian timbul pertanyaan di dalam hatinya. 但是心中就发出了一个问题： Apakah ini yang dikehendaki Tuhan? 是否这是上帝的旨意呢？ Apakah layak kamu mengambil keuntungan bagi pribadi kamu 是 sendiri? 否配得为你从中起立呢？ Dan hari itu saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan sekali lagi tersenyum. 那一天，我们看到上帝还在微笑， Dia berkata kepada sales itu, 他对这个售货员说 tulis saja 35% ：“你 seperti yang Bapak 你可以 berikan. 写上35%，就像你给我们学校的扣价。” Gantian dia yang terkejut, saudara. 那么他就感到奇怪的样子。 Saudara pemuda ini melewati pilihan demi pilihan. 在这个青年人，他经历到这样的一个选择， Dan pada saat-saat itu ia berhasil. 在当时他得胜了。 Saya ingin katakan kepada saudara, 我要跟大家说， hidup itu terus berjalan. 我们的生命不断在那里一直走， Peperangan masih terus berlanjut. 我们的征战不断的发生。 Pemuda itu nggak muda lagi, 这个青年人并不是他那是个青年， namun ia masih harus bergumul dengan pilihan-pilihan di dalam 他应 kehidupannya. 该在生命里面做出一个选择。 Dan saya ingin katakan kepada saudara, 我对大家说， ia masih bisa merasakan kemenangan demi kemenangan itu. 他不断在那里得胜又得胜。 Tentu saudara sudah tidak sabar, ingin tahu siapa pemuda ini. 当然你已经不耐烦，想知道那青年人是谁？ Dia adalah pengkhotbah saudara pada hari ini. 他就是你们中间的讲员， Mungkin dalam hati saudara berkata, sombong kamu 在 ya. 你心中认为他是我骄傲。 Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, pada titik-titik ini saya merasakan kemenangan atas kedagingan 但 saya. 是我所说的，当我这样的时刻，我可以抵挡我肉体的私欲。 Saudara, disitulah saya merasakan perbedaan sebagai orang yang sudah dilahir barukan. 在那里，我看到一个区别，那就是一个重生的救的人。 Saya merasakan pekerjaan Roh Kudus yang memampukan saya menang atas 我 dosa itu. 感受到圣灵的工作，使我可以得胜这些罪恶和试探。 Tetapi mungkin saudara berkata, 或许你心中这么说： mana mungkin Bapak menang terus? 难道你一直在那里得胜吗？ Apa Bapak nggak pernah kalah? 难道你没有失败过吗？ Apa nggak pernah gagal? 你曾经失败吗？ Saudara, saya harus dengan jujur menjawab, 我应该老实的告诉大家， saya pernah gagal, 我曾经失败， saya pernah kalah. 我曾经失败。 Mungkin saudara berkata, kalau gitu ceritain juga dong 那 kegagalannya. 么，当你失败也要给我们讲一下。 Sebenarnya saya pengen cerita, 其实我想要告诉大家， tapi saya malu saudara. 但是我感到羞耻。 Mungkin saudara berkata, nggak usah malu Pak, kita teman sendiri. 你不羞耻，我们都是一样的。 Please deh Pak, ya.
请你告诉我， Betul saudara, kita teman. 我们是朋友。 Masalahnya saya nggak hanya malu, tapi saya takut. 问题是说我不害羞，但是我感到有一些害怕。 Saya takut saudara sebarkan cerita-cerita tentang saya. 我害怕你们就发出许多的谣言。 Mau ditaruh di mana muka saya nanti? 我的面子放在哪里？ Mungkin saudara berkata, taruh saja di situ, Pak. 那么你放在那个地方吧， Kami nggak akan cerita-ceritakan. 我不会告诉别人。 Tetapi saudara, saya ingin katakan maaf, beribu maaf. 那么我感到非常对不起， Saya memang pernah gagal. 我失败过， Saya pernah menangis di hadapan Tuhan dan memohon 我 pengampunannya. 曾经在上帝面前哭泣，我们不要再做了。 Saya pernah merasakan begitu sedihnya karena saya mendukakan akan hati Tuhan. 我曾经感到上帝是上帝的心伤痛， Tetapi hari ini saya ingin menceritakan itu untuk menunjukkan kepada saudara kemenangan-kemenangan yang saya punya. 但我今天所说的，我们不断的得胜，又在得胜。 Karena hari ini saya juga ingin mengajak saudara mengingat kemenangan-kemenangan saudara. 因着我今天要你们也要常常记得你不断的得胜。 Saya tahu saudara juga pernah berhasil mengalahkan godaan-godaan dosa. 我知道你们也曾经可以抵挡一些罪恶的权势试探。 Saya yakin saudara adalah seorang pemenang karena natur kita ini sama. 我深信你们也起胜过，因着你们的本性跟我一样。 Saya tahu saudara pernah memenangkan peperangan-peperangan itu. 我知道你们曾经不断的起胜了。 Rasanya saya juga akan sangat senang mendengarkan kemenangan-kemenangan saudara. 我也很高兴看到你们可以得胜又得胜。 Mungkin saudara pernah mengalahkan godaan dosa itu. 可能你已经击败了那罪恶的试探。 Saudara pernah nggak buka lagi situs porno selama 1 bulan. 你差不多1个礼拜没有看那些黄色的影片， Saudara mungkin pernah menolak ajakan teman-teman saudara untuk berbuat dosa. 你大概已经拒绝了一些朋友令你们犯罪。 Saudara pernah memilih mendahulukan kehendak Allah daripada keinginan 你 saudara 们 sendiri. 经历到先求他的旨意才进行你的工作。 Saudara pernah mengampuni orang yang bersalah kepada 你曾 saudara. 经饶恕那些那些得罪你的人， Saudara pernah tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan juga. 是你没有以恶报恶。 Saudara, lihatlah kemenangan-kemenanganmu. 我们要看见我们这些得胜， Rayakanlah kemenangan-kemenanganmu. 我们不要我们要一直得胜。 Sebab disitulah engkau melihat betapa luar biasanya pekerjaan roh itu di dalam kehidupanmu. 因着在那里，我们可以看到圣灵的工作是那样的伟大。 Dan kekuatan itulah yang memampukan kita untuk hidup dengan memuliakan 那 Allah. 么这力量使我们可以击败罪恶的权势，来荣耀上帝的名。 Jika kita memiliki kuasa kemenangan itu, 若是我们有这个潜能来得胜这些罪恶， mengapa kita harus hidup sebagai orang yang kalah? 为何我们要成为一个失败者？ Roh Kudus sanggup mengubah karakter 圣 saudara. 灵可以改变我们每一位， Roh Kudus sanggup melepaskan saudara dari dosa. 圣灵使我们可以从最终得着解脱。 Roh Kudus sanggup menegakkan saudara berdiri di tengah-tengah dunia yang jahat ini. 圣灵使我们可以持续在这个充满罪恶的世界里面。 Roh Kudus sanggup menolong saudara 圣灵给我们有力量， untuk mengatasi kedagingan ini. 来解决我们心中的邪情私欲。 Karena itu mari kita kembali melihat dan mengingat ini. 让我们再次回到在这个反省来纪念这些事。 Jikalau kita tengah berada di dalam keadaan yang seperti itu, 若是我们现在这个时候处在这样的环境里面， kita tidak bertumbuh di dalam karakter kita, 我们在这里要做一个思想， kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran-kebenaran hidup kita, 我们在生命里面没有在灵命上的成长， kita masih terikat dengan dosa-dosa 我们 kita. 还被我们身上的罪恶所捆绑。 Izinkan Roh Kudus itu terus bekerja. 让圣灵继续在我们中间工作。 Izinkan Ia memimpin hidup 我 saudara. 们准许圣灵引导带领我们， Izinkan firman Allah itu terus menuntun kehidupan 让主的 saudara. 话再次指引我们前面的道路。
Dan saudara akan merasakan bedanya. 我们在这里可以感受到一些的不同。 Mungkin saudara merasa gagal. 或许你觉得你失败， Tetapi lihatlah tangan Allah yang akan mengangkat saudara 但 kembali. 是你看到上帝的手再次扶持我们， Mungkin saudara berkata, saya sudah terlalu jauh berbuat 或 dosa. 者你说我已经很久犯了这个罪， Mungkin saudara berkata, saya sudah terlalu dalam 或 jatuh di 者是 dalam 我已 dosa. 经进入到深坑里面。 Saudara, tidak ada jarak yang terlalu jauh sampai Allah itu tidak bisa menarik saudara kembali. 没有因着你远远离开主的手，摸不到你。 Tidak ada jurang yang terlalu dalam sampai Allah itu nggak bisa angkat 没 saudara. 有很深的深坑，是上帝的手没有办法挽救你。 Mari jalani kehidupan kita sebagai seorang pemenang. 让我们的生命是一个得胜的生命。 Setiap hari kita akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan. 我们每天要做一个选择， Tapi mari kita mulai hidup kita 让我们开始我们的立志， dengan satu kerinduan. 那就是我们渴望， Saya mau hidup oleh roh. 我们要凭圣灵行事， Saya mau dipimpin oleh roh. 我们要凭受圣灵的引导。 Dan saudara akan melihat hidup saudara berbeda. 我们看到我们的生命与众不同。 Saudara bangun pagi hari, 当我们早上起来的时候， katakan saya mau hidup oleh roh. 我要凭心灵行事 Saya，mau hidup dipimpin oleh roh. 我的灵性生活要受圣灵的带领。 Dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan saudara 圣灵寄住在我们的心中， akan memampukan saudara, 使我们有力量 membentuk saudara, 来塑造我们， sehingga kemuliaannya nyata di dalam kehidupan saudara. 使上帝的荣耀在我们身上。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们， Amin. 阿门。 Ya Tuhan, bekerjalah terus dalam kehidupan kami. 主，愿你的圣灵不断在我们中间工作。 Sekarang kami mau melanjutkan hidup kami. 我们要继续我们前面的道路， Kami tahu kami harus berperang dengan kedagingan kami. 我们要不断在跟我们肉体征战。 Kami tahu kami harus berperang dengan kuasa dunia yang 我们 berusaha 接 merebut 悟 kami. 到我们在世上罪恶的潜能一直要引诱我们， Tapi hari ini 但是今天 kami tahu kami memiliki Roh Kudus 我们知道我们都有圣灵， yang lebih besar dari kuasa dunia ini. 比这个世界的罪恶的权力更大的。 Kami akan menjalani hidup kami ke depan 我们要面对我们的前途， dengan bersama-sama dengan Roh itu Tuhan 我们要凭圣灵行事，一 yang 同 akan memimpin kami 来引导我们。 dari kemenangan menuju pada kemenangan. 我们不断的得胜又得胜。 Bantulah kami Tuhan. 主啊，你帮助我们， Biarlah firman-Mu terus kami ingat. 让你的话我们继续不断的存记在心中。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 奉 berdoa. 主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。